Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera, salam perpaduan, selamat malam kepada semua pendengar berita panas. Malam ini dipetik dari Malaysia Kini bertajuk Johari tentukan status 4 ahli parlimen GRS dalam masa 21 hari. Berita penuh. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata dia akan membuat keputusan mengenai kekosongan 4 ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sabah GRS dalam tempoh 21 hari. Johari juga mengesahkan dia sudah menerima surat rasmi daripada Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandi pada 27 Disember lalu bagi meminta Dewan Rakyat memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya bahawa 4 kerusi parlimen itu akan dikosongkan. Di bawah perkara 49E-3, Speaker akan memutuskan sama ada kerusi ini akan dikosongkan atau tidak, katanya kepada Malaysia Kini ketika dihubungi. Johari juga berkata Ronald mencadangkan supaya 4 ahli parlimen JRS itu mengosongkan kerusi mereka. Saya memberitahu dia bahawa saya belum menerima apa-apa lagi. Dia menulis kepada saya secara rasmi pada 27 Disember. Jadi, sekarang saya mendapat semua suratnya dan saya akan mengambil tindakan sewajarnya, kata bekas ahli parlimen Sungai Petani itu. Johari berkata dia perlu meneliti perkara itu dan berharap ia dapat diselesaikan secepat mungkin. Saya perlu banyak membaca, meneliti dan saya berharap untuk menyelesaikan secepat mungkin. Saya akan mencari penyelesaian terbaik bagaimana untuk bertindak balas terhadap perkara ini dan itu akan mengambil sedikit masa, katanya. Johari pada masa sama menegaskan selepas menerima surat secara rasmi daripada Ronald, menurut undang-undang dia mempunyai masa selama 21 hari untuk membuat keputusan. GRS pada asalnya berikrar taat setia kepada Muhyiddin Yassin selaku pemimpin PN untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun, sokongan itu berubah selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Pada 10 Disember, sekumpulan 15 adun GRS dan 4 ahli parlimen mengisytiharkan bahawa mereka keluar dari Bersatu. Mereka ialah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yassin Renau dan Mat Bali Musa Sipitang. PN mendakwa 4 ahli parlimen terbabit perlu mengosongkan kerusi masing-masing selaras dengan pelaksanaan Undang-Undang Anti Lompat Parti yang termaktub dalam perkara 49E Perlembagaan Persekutuan. Awal hari ini, Ronald menegaskan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli bersatu dalam PRU ke-15 lalu. Melalui surat bertarik 3 November kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, Setiausaha Bersatu Sabah mengesahkan 4 ahli parlimen itu adalah antara calon yang bertanding sebagai ahli bersatu. Keahlian mereka dalam JRS disediakan sebagai ahli bersatu, kata Ronald. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar berita panas petang ini. Zahid beri bayangan pemilihan UMNO dibuat lebih awal. Berita penuh. Pemilihan UMNO mungkin akan dipercepat, iaitu lebih awal daripada Mei tahun depan, kata Presidennya Ahmad Zahid Hamidi. UMNO perlu melakukan pemilihan paling lewat Mei 2023 bagi memenuhi syarat tempoh 6 bulan selepas PRU 15. Zahid berkata dia menyerahkan kepada perwakilan untuk menentukan bila masa yang sesuai bagi pemilihan parti diadakan. Katanya pemilihan parti tidak diadakan semasa Perhimpunan Agung UMNO tetapi dibuat serentak dengan persidangan peringkat bahagian parti itu. 191 bahagian akan adakan persidangan serentak di seluruh negara dan adakan pemilihan kepimpinan bahagian dan pusat. Artinya, tak perlu tunggu cukup tempoh 6 bulan untuk pemilihan parti. Mungkin diadakan awal. Kita kena ingat, 22 atau 23 Mac sudah Ramadan, Syawal dan bulan Haji, katanya dalam temu bual yang disiarkan secara langsung di saluran YouTube NRC Channel malam tadi. Pengurusi BN itu juga berkata perwakilan UMNO akan memutuskan sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden perlu dipertandingkan atau tidak pada pemilihan parti nanti. Walaupun Perhimpunan Agung UMNO 2017 telah memutuskan 2 jawatan tertinggi tidak perlu dipertandingkan, namun Zahid berkata pada 2018 mesyuarat Majlis Tertinggi MT memutuskan semua jawatan boleh dipertandingkan.
Dia memetik beberapa contoh ketika jawatan tersebut tidak dipertandingkan, seperti ketika UMNO dipimpin Dr. Mahathir Mohamad dan Abdullah Ahmad Badawi. Katanya lagi ada juga cadangan supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan ketika Najib Razak menerajui parti, namun ia tidak berlaku. Jadi, saya sebagai seorang Demokrat serahkan kepada perwakilan untuk tentukan, katanya menjawab gesaan anggota parti itu supaya kedua-dua jawatan berkenaan dipertandingkan. Isnin lalu, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan dilaporkan berkata MT UMNO belum membuat keputusan sama ada kedua-dua jawatan itu akan dipertandingkan atau tidak. Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang dijadwalkan pada 21 hingga 24 Desember ditunda kepada 11 hingga 14 Januari tahun depan.